Okay, checking connection. You are now live. Okay. Ni kita test juga. Okay. Assalamualaikum dan tengah hari, selamat tengah hari lah. Okay, kami saya perkenalkan diri saya dululah. Okay, saya perkenalkan diri saya dululah. Nama saya Aisyah. Nama saya Nurul. Boleh panggil saya Cik Nurul. Okay, kami daripada tim Bosta HQ lah, under Dr. Chu. Okay, siapa yang kenal Dr. Chu, tahulah Dr. Chu siapa. Dr. Ju merupakan founder lah kepada Diju Wellness dan Bosta ni merupakan department bawah Diju Wellness. Kami ni kira memang tim Bosta lah, tim bawah Bosta, Bosta HQ. Okay, pada yang tertanya Bosta ni ada dekat mana? Kami berada di ni lah dekat Labis Gamat di Johor. Kalau sesiapa yang rasa nak jumpa ataupun nak pergi direct pada kami pun boleh pergi. Okay, so ada yang dah masuk kat sana? Ada yang dah masuk kat sana? Hai, siapa yang dah masuk tu boleh like, share live kami. So lepas ni kami akan kerap live lah dekat media sosial, dekat IG dengan Facebook kami. Bosta ke Facebook, Bosta Official. Okay, jadinya memang lepas ni kami akan kerap IG live setiap hari. Dan setiap hari tu akan ada topik-topik yang akan kami share. Semua topik-topik yang bermanfaat, yang berkaitan dengan Bosta. Walaupun tak ada kaitan dengan Bosta pun, dia ada manfaat untuk semua, untuk kita semualah. Okay, siapa lagi? Hai Encik Izzuan. Okay, sebenarnya dalam pada kami testing ni first time, sebab hari ni first time kami buat IG live dengan Facebook live. Dalam pada kami testing ni sebenarnya kami ada topik jugalah nak buat, nak sharing. So topik untuk hari ni, mungkin yang tengok ni boleh share komen untuk orang tahu tips yang kami, ilmu yang kami, tips untuk okay, ada masalah gangguan sikit lah, gangguan connection sikit. Okay, untuk Okay, topik hari ni kita nak masuk, kita nak sharing pasal IF, nama penuh dia intermittent fasting. Okay, seperti yang kita tahulah, okay, mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang tak tahu. Kami di sini menekankan IF bila di mana apa ni orang kata, produk kami kan kopi Bosta. Jadinya orang kata nak lebih keberkesanan tu, kita akan sekalikan dengan IF dan juga keto diet. Okay, apakah itu intermittent fasting? Okay, intermittent fasting ni dia boleh bagi kepada dua kategori. Okay, yang pertama kita boleh panggil dia sebagai dry fasting. Dry fasting ni orang Islam macam puasa sunat, Isnin Khamis, puasa bulan Ramadan. So puasa intermittent fasting yang dry fast yang pertama ni, kita panggil dia puasa kering lah. Apa tu puasa kering tu macam mana? Contohnya kita sahur, sebelum masuknya waktu subuh, kita sahur dan kita tak boleh makan dan minum sepanjang satu hari tu sampailah masuknya waktu maghrib. Itu namanya dry fast. Tapi apa yang IF ni macam mana pula? Silakan Cik Aisyah. Okay, IF ni sebenarnya IF ni memang dah terkenal dekat luar negara. Memang kebanyakan orang putih lah kita panggil, memang dah terbiasa dengan IF. Yelah, sebab kita Muslim, kita akan ikut puasa cara Islam. So macam dekat luar negara, diorang akan amalkan IF. IF ni intermittent fasting. So method intermittent fasting, apa tu IF? IF ialah puasa rawatan atau therapeutic fasting, iaitu wet fasting, di mana kita selama kita berpuasa tu kita boleh minum, tapi minum yang tak ada kalori. Kita tak boleh makan, kita cuma boleh minum yang tak ada kalori. Minuman yang tak ada kalori macam air kosong, green tea, kopi kosong, macam tu. So macam IF ni
IF ni sebenarnya banyak method dia. So macam method yang paling biasalah orang akan buat 16 jam. 16 jam puasa, minimum lah 16 jam berpuasa. So tapi sepanjang 16 jam berpuasa tu kita boleh minum lah. Boleh minum air kosong, green tea, kopi kosong. So yang selebihnya waktu tu kita akan guna untuk makan. Sepanjang 8 jam tu lah, 8 jam tu kita boleh gunakan untuk makan. Tapi makan tu pun sebenarnya ada cara dia. So kita tak boleh lah nak makan semuanya ikut yang kita nak. Sebab nama pun IF kita diet kan. Jadinya kita kena jaga juga makan. Okey, mesti ada yang tertanya kan, apa kebaikannya buat IF ni? Macam lebih baik aku buat puasa biasa kan, boleh dapat pahala puasa sunat ni daripada buat IF ni. Mesti macam ada yang tertanya apa kebaikan ataupun benefit lah daripada IF ni. Okey, sekarang kita akan share lah apa antara manfaat yang akan dapat bila kita buat IF. Okey, yang pertama, bila kita buat IF, kita akan dapat baik pulihkan sistem dalam badan kita. Kenapa boleh baik pulih? Sebab bila kita makan sesuatu yang masuk dalam tubuh badan kita, enzim dan juga hormon dalam badan kita akan dirangsang. Disebabkan itu, bila dirangsang maksudnya mereka kena bekerja lah dalam badan kita kan. So bila kita buat IF atau kita buat intermittent fasting ni kan, kita boleh orang kata baik pulihkan enzim sistem kita dalam badan kita. Kenapa macam tu? Sebab bila kita puasa, kita tak makan, jadi mereka pun kira tak bekerja lah. Mereka dapat berehat. Dari situ sel-sel juga akan dapat baik pulih lah dalam badan kita. Itu yang pertama lah, kebaikan intermittent fasting. Okey. Kebaikan yang kedua pula, growth hormon kita akan meningkat. Growth hormon tu hormon pembesaran kita lah. Okey, daripada kecil sebenarnya kita memang dah ada hormon pembesaran tu. Pembesaran lah kita panggil. Semasa kita kecil, 80% memang dah rangsang, badan kita dah rangsang hormon pembesaran tu, growth hormon tu. Tapi bila kita makin besar, hormon tu akan berkurang. Jadinya yelah, sebab kita dah makin kita besar, macam-macam kita makan. Macam tak kisahlah fast food, selalulah memang normal lah fast food kita akan makan. So dia akan jejaskan kita punya hormon tu. Sebab makan tu makan yang tak sihat kan. Jadinya hormon kita akan terganggu lah. Jadinya bila makin besar makin berkurang lah hormon pembesaran tu, hormon tu. Tapi bila kita berpuasa, bila kita puasa je, dia akan meningkat 5 kali ganda. So, kalau contoh macam kita berpuasa selama 12 jam, dia akan meningkat 5 kali ganda lah. So, lagi lama kita berpuasa, lagi lama kita jaga makan, makin banyak yang akan meningkat. So, macam paling banyak lah kalau contoh 7 hari berpuasa, tu puasa cara IF lah. Sepanjang 7 hari tu tak makan apa-apa, cuma minum saja, minum yang tanpa kalori, dia akan meningkat lebih 100,000 kali ganda. Persen lah, 100,000 kali ganda persen. Okey, yang seterusnya lah, yang ketiga, apa yang kita kebaikan IF ni, salah satunya adalah hormon insulin dalam badan kita akan jatuh, akan drop. Kenapa? Macam mana hormon ni boleh jatuh pula kan? Dia macam ni. Okey, kalau kita makan, contohlah kita makan nasi kan. Jadi bila masuk dalam badan kita, dia akan bertukar menjadi gula. Maknanya bila jadi gula, insulin ni merupakan salah satu kenderaan lah yang bawa gula tu masuk dalam sel badan kita. Jadi bila sel gula tu masuk dalam sel badan kita, maknanya dia akan jadikan gula tu sebagai tenaga. Tapi bila kita macam makan terlalu banyak, maknanya gula pun akan menjadi lagi banyak dalam badan kita. Bila macam kan tadi insulin tu kan yang bawa gula kan. Bila kita makan terlalu banyak, jadi gula pun banyak masuk, maknanya insulin tu dia takkan berhenti. Insulin tu akan merangsang lah dengan lagi banyak, sebab dia kena bawa lagi banyak gula yang kita ambil kan, yang kita makan.
Jadinya bila kita buat IF, kita tak makan, maknanya gula tak ada, dan juga insulin pun dia takkan, maksudnya dia tak bawa gula lah. Dia berhentilah bekerja. Kiranya bila IF ni inilah akan menurunkan hormon insulin kita. Okey. Itu yang ketiga. Yang keempat pula, cell repair, di mana bila kita macam tadi, yang pertama tadi, kebaikan pertama, bila kita makan, semua anggota badan dalam badan kita akan bekerja. Daripada masuk mulut saja, setiap anggota tu akan bekerja. Jadinya bila ada masalah dekat dalam badan kita, dia tak dapat nak repair, tak dapat fokus untuk repair apa yang apa berlaku, sebab kita tak nampak macam inflammation lah, apa radang yang jadi dekat dalam badan kita. Jadinya kita makan tanpa henti. Jadinya kita tak tahu pun sebenarnya dalam ada kerosakan. So bila kita berpuasa, kita berhenti makan, badan kita, dalaman kita ada masa untuk berhenti. Jadinya dia dapat fokus untuk repair apa yang apa kerosakan yang berlaku lah. Okey, contoh macam biasa kita punca sel tu rosak sebab daripada 4P lah. 4P apa tu? 4P pemanis, pewarna, pengawet, perasa. So 4P ni sebenarnya punca toksik dalam badan kita. So kalau contoh kita makan, selalu benda ni semua ada dekat dalam fast food, ataupun bila kita makan kita letak Ajinomoto lah, kita letak MSG lah, tu sebenarnya toksik tau untuk badan kita. Jadinya tu yang akan jadikan sel kita akan cepat rosak. Jadi bila kita puasa, badan kita ada masa untuk fokus untuk repair. Okey, contohnya macam kebanyakan orang ada yang tahu, ada yang tak tahu. Okey, sebenarnya dalam badan kita ada sel kanser. Okey, sel kanser kita tu semua orang ada sel kanser. Cuma bezanya dia aktif atau tak aktif. Punca dia aktif sebab daripada pemakanan kita lah. Kita makan benda yang tak elok, fast food, yang 4P tadi tu, pemanis, pengawet, perasa, tu sebenarnya punca terjadinya kanser. Kanser kita aktif. So bila kita puasa, dia tak akan rangsang sel tu untuk hidup. Jadi dia tak akan rangsang juga sel tu untuk merebak. Okey, kebaikan yang kelima lah bila kita buat IF ni, apa yang kita dapat? Kita dapat mengatasi masalah obesiti. Mesti ramai yang di luar sana tu kata bercita-cita lah nak kuruskan badan, nak turunkan berat. Mana yang ada overweight ataupun obes tu mesti lagi orang kata nak kurus kan, nak cuba. Jadi pada luar sana yang mana yang kata nak turunkan berat ataupun nak kurus, kita boleh buat IF. Kenapa? Saya cakap tadi kebaikannya adalah masalah obes tu kita dapat atasi. Kenapa? Macam mana pula IF ni orang kata boleh buat kurus pula kan? Dia macam ni. Okey, tadi saya cerita pasal insulin tu akan jatuh kan? Okey, bayangkan kalau kita makan tak berhenti, lepas tu insulin pula orang kata kena bawa gula banyak sangat kan dalam badan kita. Lepas tu insulin tu pula orang kata dalam sel tu dah tak ada tempat dah nak bawa gula tu, dah terlalu banyak gula. Jadinya gula-gula tu akan pergi ke mana? Dia akan pergi ke bahagian lemak kita. Dia akan jadi lemak lah, jadi lemak dalam badan, dan juga dia akan berkumpul lah dalam kita punya hati. Tu yang orang kata adanya fatty liver tu. Bila kita macam saya cakap tadi lah, bila kita IF, maknanya tak ada sumber gula dalam badan kita yang kita nak masuk. Jadi okey, kalau sebelum ni kita cakap gula tu kita jadikan dia sebagai tenaga kan. Bila kita IF tak ada gula, apa yang kita gunakan tenaga kan? Okey, jawapannya adalah kita gunakan lemak sebagai tenaga dalam badan kita. Akhirnya orang kata bila kita buat IF ni, kita dapat burn fat lah, bakar lemak kita. Sebab lemak kita tu kita gunakannya sebagai tenaga untuk kita buat kerja seharian. Dari situ
kita dapatlah kurus, kita dapat turunkan berat. Mungkin orang kata awal-awal tu susah lah, rasa macam susah nak buat IF kan. Tapi dia sebenarnya sama je, macam puasa biasa, cuma kita boleh minum, tapi minumnya tak ada kalori. Macam tu. Okey, yang keenam. Okey, yang keenam pula oxidative menurun. Oxidative stress menurun. Apa tu oxidative stress? Sebenarnya dalam badan kita ada free radical. Dalam badan kita ada free radical, ada antioksidan. Free radical tu mana datang free radical? Daripada pemakanan kita lah. Okey, pemakanan kita ala biasa normal, kita akan makan yang ada pemanis, yang ada pengawet. Jadinya dalam badan kita tu ada antioksidan. Antioksidan ni lah yang membantu untuk balancekan semula free radical tu. Okey, bila free radical tu terlebih daripada antioksidan, itulah yang sebenarnya punca kepada inflammation berlaku, radang berlaku dekat dalam salur darah kita. Itu yang punca salur darah kita tercedera, rosak, macam bila kulit kita tercedera lah. Macam tu lah sebenarnya jadi dekat salur darah kita bila free radical terlebih. So kita perlukan antioksidan. Tapi bila free radical terlebih, antioksidan tak boleh nak cover, nak repair free radical, nak cover free radical tu. Jadi ni sebab tu kita kena jaga makan, kita kena berpuasa seeloknya untuk balancekan semula free radical tu. Okey, saya masuk pada yang ke-8 lah, apa kebaikan intermittent fasting ni. Jadi setelah yang saya cakap tadi, okey, yang ke-7 ni, intermittent fasting dapat buatkan otak kita akan jadi lebih cerdas. Bila kita buat IF ni, maknanya kita akan brain fog dalam kepala kita ni akan tak ada lah, akan hilang. Itulah antara kebaikannya kita buat IF. Hai Azizah Ramli. Terima kasih kan sudi masuk live kami. Okey. Okey dah. Okey, yang ke-8. Ke-8, kesihatan tubuh badan kita akan lebih tinggi lah, akan lebih meningkat lah. Sebab kita dalaman kita, bila kita dah jaga makan, kita berpuasa, dalaman kita dah di-repair, dah dibaiki. Jadinya kesihatan badan kita akan meningkat lah. Dekat situ lah yang akan tak ada terjadinya risiko untuk dapat kanser. Hai Manu. Okey, daripada situlah kita sel kita takkan jadinya kanser. Okey. Sebab bila kita dah jaga makan, kita tak makan, badan kita dapat, macam saya cakap tadi lah, badan kita dapat repair apa yang kerosakan yang berlaku dekat dalam badan kita. Jadinya bila dalam dah dibaiki, so kesihatan kita akan meningkat lah. Tu yang tak ada terjadinya kanser. Macam contoh macam kencing manis pun akan dapat di reverse sebenarnya. Okey, mungkin lepas ni kami akan share topik pasal diabetik, boleh di reverse. Okey. Ya, betul. Sakit jantung pun boleh, risiko sakit jantung pun boleh dikurangkan. Okey. Hai Siti Habisa. So sebenarnya ada lagi satu, insulin resistant. Okey Nurul. Okey, maafkan saya. Okey, kebaikan kita buat IF ni, yang ke-9, apa dia? Kita dapat merawat insulin resistant. Macam saya ceritalah tadi kan, insulin ni dia sejenis kenderaan yang bawa gula yang masuk dalam sel darah kita, sel tubuh kita. Jadi macam apa ni yang saya ulang balik lah tadi kan, kita buat IF, kita tak makan. Bila kita tak makan, maknanya tak ada gula yang masuk dalam badan kita. Jadi insulin pun kira dia tak bekerja lah. Bila tak ada gula, maknanya insulin tak bekerja lah. Jadinya dari situ kita dapat rawat lah insulin resistant dalam badan kita. Okey, macam tadilah, macam yang saya cakap tadi, kesihatan tubuh badan kita tu akan meningkat kalau
korang perasan lah, kebanyakan orang yang daripada badan berisi, dia kurus, apa yang korang selalu nampak lah, apa yang kita selalu perasan. Okay, first sekali, confirm lah kita nampak dia makin cantik, makin nampak muda. Tu sebab apa? Sebab dalaman dia dah sihat tau. Dalaman dia dah dibaiki. Jadinya, bila dalaman dah cantik, luaran pun akan cantik. Macam tu. Sebab kita tadi, apa kita cakap, manfaat IF ni kita dapat sel repair. Sel kita dapat repair kan. Jadi kat situ, sel-sel rosak dalam badan kita tu akan diperbaiki bila kita buat IF. Okey. Tu antara kebaikan IF lah, intermittent fasting. So, kami dah berapa lama sebenarnya ni? Okey, sebenarnya ada lagi satu teknik yang betul. Teknik IF, teknik atau cara IF yang betul. So, sebenarnya teknik tak boleh lah nak buat IF macam tu saja. Sebab kita walaupun kita berpuasa, takut nanti bila berbuka kita terlajak makan fast food, makan benda-benda yang tak sepatutnya. So macam mana dalam kita nak repair? Kita dah puasa lama, dah elok-elok puasa lama, dalam dah elok nak repair, tiba-tiba buka kita makan fast food. So macam dalam tu akan start semula lah, sel kita tu akan start bekerja semula untuk dia akan dapat free radicals tu semula. Okay, so yang pertama, kita sepanjang berpuasa, sepanjang IF tu macam tadi lah cakap, dah tak boleh ambil makanan badan kita. Sebab bila kita tak ambil makanan, badan kita akan fokus untuk rawat sel-sel yang rosak, untuk repair sel-sel yang ada problem, yang ada radang dekat salur darah kita. So jadi seeloknya selama, walaupun boleh minum, tapi seeloknya jangan makan dah. Kalau nak minum pun make sure minum yang tak ada kalori. Contoh macam saya sebut tadi, air kosong, ais kosong, green tea yang jangan letak pemanis ya. Okey, kopi pure tu jangan letak apa-apa pemanis, janganlah letak susu. Tu dah ada kalori. Okey, yang kedua, apakah teknik yang kita boleh buat bila kita buat IF ni? Kita masa saya cerita tadi, dia akan capai ketosis. Bila kita buat teknik IF yang betul ni, kita perlu capai proses ketosis tu. Apa ketosis tu apa? Iaitu kita gunakan lemak dalam badan kita ni sebagai tenaga. Jadi bila kita IF 16 jam minimum, maknanya masa tu kita dah mulalah kita gunakan lemak sebagai tenaga dalam badan. Ketosis. Okey, macam tadi yang Nurul cakap tu tadi, macam mana kenapa badan kita dah capai ketosis? Macam mana kita nak tahu badan kita dah capai ketosis? Sebenarnya badan kita dapat tenaga daripada gula. So bila kita makan benda yang manis akan masuk ke dalam badan kita, insulin kan akan produce untuk masukkan gula tu masuk ke dalam sel darah. Daripada sel darah tu kan akan terjadinya glycogen, iaitu tenaga. So badan kita guna tenaga daripada gula tu lah untuk kita kuat untuk bergerak. Tapi sebenarnya ialah macam kita tahulah, bila gula dah terlebih tu sebenarnya bahaya. So jadinya lemak kita tak terguna untuk tenaga. Jadinya macam bila keton ni dah capai ketosis, tahap ketosis ni, kita memang tak ambil gula, kita stop cut sugar. Jadinya badan kita akan gunakan lemak semak lain. Okey, daripada situlah badan kita akan gunakan lemak. Daripada situlah terjadinya pecahan lemak. So sebab itulah nampak orang kurus. Lemak yang tersimpan tu, lemak-lemak degil yang tersimpan tu dapat digunakan, dimanfaatkan. Okey, mesti ada yang tertanya-tanya kan dalam live kami ni, macam mana cara nak buat IF. Di sini saya akan ceritakanlah sedikit panduan untuk kita mula IF ni macam mana. Okey, macam kita cerita tadi, IF tu kita berpuasa tanpa makan, tapi boleh ambil minuman yang kosong kalori, macam green tea, kopi yang tak ada gula, teh kosong tak ada gula. Okey, contoh
macam saya cakap, minimum tempoh IF ni adalah 16 jam. Jadi contoh hari ni hari Khamis, kita kena stop makan pada pukul 6 petang. So kiranya 6 petang tu last meal kita, kira macam orang kata dinner lah, 6 petang tu. Jadi bila kita boleh berbuka, kira macam dalam IF ni kita panggil berbuka lah. Kiranya pukul 6 petang tu kita panggil dia sahur. Maknanya kita buka bila? Kita buka kira lah 16 jam, maknanya 6 petang hari ni kita akan buka makan semula pada pukul 10 pagi esok hari Jumaat. 10 pagi tu baru kita boleh makan. Tapi macam Cik Aisyah cakap lah tadi kan, kita makan kalau dah buka tu janganlah melantak macam orang kata tak makan seminggu kan. Kita kena jaga juga portion makan kita. Orang kata makan tu dalam kuantiti yang berjaga lah. Janganlah orang kata dah dah buka mentang-mentang kita puasa kan, lepas tu kita terus makan macam tak ingat dunia kan. Jadinya bila kita buat IF macam ni, insyaAllah dapatlah kebaikan-kebaikan yang macam saya cerita tu. Tapi macam kepada yang baru nak mula buat IF ni, saya bagi saranan lah, kita boleh juga buat IF ni orang kata by berperingkat, slow-slow. Tak adalah macam mungkin kita nak capai 16 jam tu macam mengejut sangat kan, macam kita tak biasa, perut kosong terlalu lama. Jadi bila kita macam terlalu lama sangat 16 tu, kita boleh buat slow-slow. Macam saya sendiri pun sebelum ni saya buat IF. Jadi apa yang saya buat, saya cuba mulakan dengan 12 jam dahululah. Orang kata nak bagi badan ni macam sesuai serasi bila kita berpuasa, walaupun kita boleh minum air yang tak ada kalori kan. Jadi esoknya saya naikkan lagi 13, esok lagi 14, 15, 16. Lepas tu bila percaya, bila anda semua dah cuba buat IF kan, orang kata dah lama-lama selalu buat IF kan, bila macam saya sebelum ni buat 16, tiba-tiba saya macam tak sangka pula masa tu dah terlajak sejam, 2 jam. Kiranya IF ni macam saya cakap minimum 16 jam kan. Kita boleh buat 18, buat 20 jam, 24. Jadi waktu tu saya sendiri macam tak sedar, tengok saya dah lajak 4 jam. Maknanya ada satu hari tu saya ada buat 20 jam. Saya buat IF 20 jam. Tu sebab mungkin kita dah biasa lah, orang kata perut kita dah biasa, dah terima dengan IF kan. Jadi pada anda yang nak cuba IF tu, bolehlah cuba slow-slow. Contoh kalau 12 jam tu mungkin kita buat last makan contoh 8 malam, esok pagi kita makan balik 8 pagi. Macam tu lah 12 jamnya. Tapi kalau orang kata nak capai ketosis tu, ketosis yang kita kata lemak sebagai tenaga tu, kita kena minimum 16 jam berpuasa IF lah. Okay, IF ni sebenarnya dia membantu sebab kita start IF ni daripada petang tau. Selalunya kebiasaannya kita kan petang kan dah kurang makan, dah jarang makan. Jadinya sebab tu kita seeloknya kita boleh buat IF ni petang. So macam last makan tu pukul 6, macam Cik Nurul tadi cakap lah, last makan tu pukul 6 sampai pukul esok 10 pagi esok. So sepanjang malam tu kan, malam kan seeloknya kita jangan makan. Kita tak boleh, seeloknya jangan makan lah sebelum tidur kan. Nanti kan macam tak elok untuk badan kita, sebab nanti perut kita tak boleh nak hadam makanan tu. Betul. Jadinya sebab itulah IF ni seeloknya buat buat malam lah. Dia membantu kita lah untuk badan kita. Mungkin permulaan tu dia rasa macam lapar, tapi percayalah bila kita dah start buat IF, memang kita tak rasa macam kita mula-mula puasa lah. Puasa macam minggu pertama tu, hari first, hari kedua memang badan kita rasa letih, macam tak cukup tenaga. Sebab apa? Sebab gula dekat dalam badan kita dah habis tau. Jadi ni tu yang kita rasa macam lemau je, rasa macam tak larat nak buat kerja, nak bangun pun tak boleh. Nampak tak sebenarnya efek gula tu tak elok sebenarnya. Sebab kata Dr. Ju, gula tu adalah toksik. Gula tu racun. Haram ambil gula. Cut sugar terus. Pada anda yang terutamanya pada yang nak berdiet ke ataupun yang ada diabetes ke, itulah. Kalau pasal Hi lucky lover. kalau macam protokol Dr. Ju tu, mungkin kita akan bincang lah pada live yang akan datang. Kami
hari-hari akan buat live. Jadi pada anda yang sedang menonton ni, bolehlah orang kata kalau macam nak dengar perkongsian kami kan, kami akan live setiap hari di Instagram dan juga page Facebook. So lepas ni memang kami akan live setiap hari. Semua tu yang bermanfaat untuk anda semua. Yang mana yang nak sihat, yang mana yang nak kurus, nak kurangkan berat badan, tengoklah live kami. Semuanya yang bermanfaat, insyaAllah. Lepas ni kami akan start lah. Memang kami akan sentiasa buat live. Sehari at least kami akan buat 2 atau 3 kali live. Pagi, lepas lunch hour dengan petang. So mungkin kami yang mana yang tak sempat tu nanti bolehlah tengok, kami akan save live tu nantilah. So lepas ni mungkinlah yang mana yang tengok ni boleh ajak kawan-kawan, boleh share kat apa live ni kan. Sebab kami memang akan pelbagaikan macam-macam topik lah yang kami akan bawakan masa live ni nanti. Mungkin kami akan share tip memasak ataupun kami akan share cara memasak yang sihat untuk anda tengok. Anda tahu. So nanti bolehlah nantikan daripada live kami lah lepas ni, InsyaAllah. So rasanya memang setakat sini lah kami live dulu. Kami ingin mengundur diri lah untuk sesi ni. Tapi jangan risau, hari ni mungkin petang kami akan live sekali lagi. Tak. Okay, sorry. Esok. Sebenarnya ni testing sebenarnya. Kami first time buat IG live, Facebook live. So kami nak macam nak biasakan. So nanti mana-mana yang tengok ni nanti bolehlah share, ajak orang tengok apa ni, tahu tips-tips kesihatan. Sebab kita ni badan nak guna lama kan. Jadinya seeloknya jagalah. Tak kisah nak makan tu boleh, tapi berpada fikir-fikirlah juga badan kita ni nak guna lama. Okay. Sekian saja perkongsian kami berdua. Saya Cik Nurul dan saya Cik Aisyah. Kami minta maaf lah andai ada yang tersalah cakap sepanjang kami live ni. Sebab ni kami first time. So insyaAllah lepas ni kami akan baikilah mana yang kurang. Minta maaf lah masalah teknikal tadi banyak kan. Mana teknikal tu banyak. Okay, kami akan cuba baikilah lepas ni setiap kali live yang akan datang. Okay, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak kepada yang sudi menonton live kami. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada hari yang akan datang. Okey, ni sekarang dah pukul 1 kan. Selamat menjamu selera pada mereka yang nak makan tengah hari tu. Saya ucapkan selamat menjamu selera. Okey, sekian sajalah live kami pada hari ini. Assalamualaikum. Bye.